iaitu tentang isu pendinding rumah ataupun juga dipanggil pagar rumah. Yang saya maksudkan di sini bukan pagar rumah yang kita biasa buat daripada konkrit ataupun pagar kayu tu, tapi ini pagar yang berkaitan dengan dikatakan pagar batin untuk melindungi daripada kecurian, daripada gangguan jin dan syaitan dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini ialah melalui pengalaman saya dalam bidang ini, banyak kadang-kadang kita jumpa individu-individu yang membuat pagar rumah secara kita kata yang tidak patuh syar'i, tidak patuh syariah. Jadi sebab tu tajuk yang saya letakkan di sini ialah pendinding rumah antara yang sunnah dan yang punah. Maknanya malam ni saya cuba untuk berkongsi dengan para hadirin hadirat tentang apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama tentang bagaimana kita nak pastikan rumah kita ni selamat daripada gangguan-gangguan anasir-anasir yang tidak diingini daripada makhluk jin dan syaitan. Dan saya juga akan berkongsi dengan tuan-tuan apa perkara yang patut kita elakkan, daripada kita buat. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kita rasa benda tu macam dibolehkan, tapi sebenarnya ada di sana kadang-kadang perkara yang kita tersalah faham, mungkin kita diperdaya oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Baik, soalan pertama yang saya nak kemukakan kepada tuan-tuan, adakah jin mendiami rumah manusia? Adakah jin mendiami rumah kita? Tuan-tuan ingat rumah kita yang ada sekarang ni, ada tak jin dekat rumah kita? Jadi jawapannya, kita tengok hadis Nabi. Senang hadis Nabi SAW bersabda, ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam Sahih Muslim, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati jinnan qad aslamu fa iza ra'aitum minhum syai'an fa'azinuhu. Sekejap fa iza ra'aitum minhum syai'a fa'azinuhu salasata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa syaitan. Sesungguhnya di Madinah ini, Nabi bagi tahu di kota Madinah itu ada jin yang Islam. Maknanya kita tahu bahawa jin ada yang kafir dan jin ada juga yang Islam. Sekiranya kamu melihat mereka di rumah kamu, maka berilah amaran selama 3 hari. Ada riwayat kata selama 3 kali. Maknanya kalau kita nampak jin tu dalam rumah kita, Nabi kata beri amaran supaya dia keluar. Sekiranya dia masih berada selepas ini, iaitu selepas 3 hari atau selepas 3 kali diberi amaran, bunuhlah dia kerana itu adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni kalau kita tengok sebenarnya ada banyak pengajaran tapi sebelum kita pergi pada pengajaran, kita tengok kenapa sebab asbabul wurud hadis ini, kenapa diriwayatkan hadis ni. Ceritanya pada satu masa tentera Islam telah pergi ke perang Khandaq. Mereka telah sampai di perang Khandaq di kawasan perbatasan untuk berperang. Ketika itu ada salah seorang pemuda yang baru berkahwin. Dia baru je kahwin, dan dalam masa persediaan nak menghadapi musuh itu, maka dia timbul rasa macam risau terhadap isterinya yang baru dikahwini. Lalu dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu, ya Rasulullah, aku nak balik sekejap nak tengok isteri aku, boleh tak? Nabi tahu keadaan orang yang baru kahwin, maka Nabi kata silakan, dan nah ambil ini, lembing ini, tombak ini, kamu bawalah, sebab aku bimbang nanti orang Yahudi akan mengganggumu dalam perjalanan. Jadi masa sahabat ni sampai di depan rumah beliau, dilihat isteri beliau yang baru dikahwini itu berada di luar rumah dalam keadaan tak tutup aurat sepenuhnya. Lalu sahabat ni ambil lembing nak rejam pada isteri beliau, cemburunya beliau pada keadaan tersebut. Lalu kata isterinya, wahai suamiku, sabar, masuk dalam rumah dahulu, tengok apa yang ada dalam rumah sehingga menyebabkan aku keluar. Lalu sahabat ni masuk dalam rumah dan dilihat seekor ular sedang berlingkar dalam rumah. Lalu direjam ular itu dengan lembing itu, dan beliau angkat
ular tu yang tengah menggelupur tu keluar rumah. Dan kata perawi hadis ni, dia kata aku tak pasti siapa yang mati dulu, sama ada ular yang tengah menggelupur itu atau lelaki ni tiba-tiba rebah jatuh, siapa mati dulu aku tak tahu. Jadi, dan berita ni disampaikan kepada Nabi, dan itulah Nabi bersabda, dekat Madinah ni ada dah kumpulan jin yang masuk Islam. Dan kalau kamu lihat mereka dalam keadaan jelmaan, Nabi masukkan sini, kamu melihat mereka bukan masuk melihat jin dalam keadaan asal dia. Kita memang tak akan dapat lihat keadaan jin bentuk dia dalam keadaan asal, tapi kalau dia menjelma, contoh dalam kes ni dalam bentuk ular, ataupun dalam bentuk anjing hitam, ataupun dalam bentuk kucing, burung dan sebagainya, kalau kita bunuh memang dia akan mati. Jadi Nabi kata kalau nampak benda ni, jin ini dalam bentuk jelmaan tu dalam rumah, maka kena bagi amaran sebanyak 3 kali atau 3 hari. Saya lebih suka ambil pendapat 3 kali, sebab takkan nak tunggu jin tu, ular tu dalam rumah. Jadi kalau kita nampak ular dalam rumah, jangan terus bunuh tuan-tuan. Bagi amaran dulu. Ambil parang, tunjuk pada dia, kalau kau jin, kau keluar. Kalau tak keluar, aku bunuh. Pertama, dia buat tak tahu lagi, cakap lagi, kalau kau jin, kau keluar, kalau tidak aku bunuh. Buat tak tahu lagi. Kali ketiga cakap macam tu, dia masih buat tak tahu, maka Nabi kata fa in badalakum ba'da zalik faqtuluh, maka bunuhlah dia, sebab itu syaitan, sama ada syaitan ataupun ular yang betul. Jadi boleh dibunuh ketika itu. Jadi dalam hadis ni nak bagi tahu bahawa, pertama, jin ada yang Islam. Yang kedua, jin boleh berupa dalam bentuk macam-macam. Dan kalau dia dalam keadaan dia berupa tu, memang kalau kita bunuh dia boleh mati. Tapi kalau dia dalam keadaan asal, dalam bentuk yang kita tak nampak, kita cincang macam mana pun tak akan jadi apa-apa. Yang ketiga pengajarannya ialah, kalau nampak benda ni dalam rumah, suruh dia keluar. Maknanya Nabi sendiri beritahu, kalau jin tu Islam sekalipun, jangan suruh dia duduk dalam rumah. Kita ni kadang-kadang saja cari tangkar, cari benda-benda yang jadi yang boleh jadikan pagar rumah, letak dalam rumah kita supaya dilindungi daripada ancaman ataupun gangguan jin. Sedangkan itulah benda yang kita letak jin dalam rumah. Kalau kita cari contoh tahi besi, kita cari apa lagi, keris, ataupun kadang-kadang dipanggil wafak, paku yang ada ditulis dengan kalimah tertentu di pagar, dipaku pada 4 penjuru. Itu sebenarnya cara-cara kita meletak jin dalam rumah. Nabi kata kalau nampak jin, suruh dia keluar, sebab asal rumah kita tu memang tak boleh dimasuki oleh makhluk-makhluk ni. Tapi bila kita yang letak, maka disitulah bermulanya gangguan. Jadi dalam kes ni, dalam hadis ni, kita dapat pengajaran bahawa kalau boleh, jangan biarkan jin atau syaitan berada dalam rumah kita. Kalau ada, suruh dia keluar. Kalau tak keluar, boleh bunuh. Baik. Kemudian soalan seterusnya, jadi kita dapati bahawa memang dalam rumah kadang-kadang jin masuk. Dalam kes tadi, memang jin tu masuk dalam rumah sahabat tu. Okay. Soalan kedua, tentang adakah rumah kita ni jin Islam atau jin kafir yang duduk kat rumah kita. Kalau dah tahu memang jin kadang-kadang datang, maka kita bawa satu pendapat ulama yang diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makaidus Syaitan. Riwayat tentang jin muslim tinggal di kediaman muslim. An Yazid bin Jabir. Yazid bin Jabir seorang ulama yang tersohor, dia berkata, qala ma min ahli baitin minal muslimin illa wa fi saqafi baitihim minal muslimin. Iza wudi'a ghada'uhum nazalu fataghaddu ma'ahum wa iza wudi'u ansha'ahum nazalu fata'ashu ma'ahum yadfa'illahu bihim anhum. Dari Yazid bin Jabir, beliau berkata, tidaklah pada setiap rumah kaum muslimin, kita orang Islam, kata beliau, kecuali ada jin Islam yang tinggal di bumbung rumahnya. Jadi ini pendapat ulama, dia kata setiap orang yang mana rumah orang muslim, biasanya di rumahnya, di atas bumbung ada jin muslim. Okey, itu pendapat dia. Jadi jangan kita takut, nanti dia akan jelaskan lagi. Setiap kali makan tengah hari dihidangkan, maka mereka turun dan makan bersama penghuni rumah. Setiap kali makan malam dihidangkan, maka mereka turun dan makan bersama penghuni rumah. Allah melindungi manusia dari gangguan mereka. Ini yang kelebihannya
jin muslim dia tak akan ganggu kita. Kebanyakan macam itulah. Tapi yang nakal pun ada juga. Jadi sebab itulah tuan-tuan kena ingat kita hidup atas dunia ni bukan kita seorang semata-mata manusia saja atas dunia, bahkan ada makhluk lain yang berkongsi dengan kita. Tapi Allah bagi rahmatnya sehingga kita tak diganggu dan kita tak nampak dia. Kalau kita nampak susah, nak makan pun susah. Baik. Jadi apa yang mereka makan? Biasa mereka makan bukan makanan yang kita makan tu. Mereka makan sisa-sisa seperti tulang yang mana yang kita dah habis makan. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, anak-anak puan-puan kalau dah makan malam contohnya kecil lagi, contoh makan tu ada apa, comok dia ada sisa-sisa makanan, sebelum tidur bersihkan tangan-tangan mereka pun bersihkan. Sebab dibimbangi, kata ulama, kadang-kadang jin datang makan apa yang tersisa, sebab dia orang bukan tahu pun itu makanan yang tak boleh makan. Yang mereka tahu sisa makanan adalah mereka punya. Sebab tu digalakkan kita bersihkan, sebab kadang-kadang anak-anak ni dia mengigau malam-malam kerana ada gangguan sebegini. Kalau tak ada gangguan daripada jin pun kadang-kadang lipas datang, semut datang. Jadi sebab itu ulama juga mengatakan jangan biar dapur kita tu dengan makanan yang tersisa tak bertutup. Nanti di akhir slide ni tuan-tuan akan tengok macam mana Nabi kata setiap rumah tu kalau boleh tutup bekas makanan menjelang malam. Nanti kita akan tengok. Baik, jadi dalam hadis ni ulama mengatakan memang di rumah orang muslim ada jin muslim. Jadi jin muslim ni dia sentiasa mendoakan kita. Jin muslim sentiasa mendoakan kita. Tapi jangan kita pula ambil mereka untuk jaga rumah. Tak perlu. Mereka datang tu kerana memang tempat duduk dia. Jadi kita kena bersyukur. Sebab yang bahayanya kalau yang duduk tu jin kafir. Itu bahaya, jin kafir. Macam mana jin kafir? Rumah macam mana yang disukai oleh jin kafir? Pertama sekali, rumah yang telah lama ditinggalkan. Kalau dah lama rumah tu tak ada penghuni, biasanya adalah yang duduk menumpang. Kalau melalui pengalaman saya dengar orang-orang tua cerita, 3 hari tak duduk, 3 hari kita tak mendiami satu rumah, biasanya ada yang datang menyinggah dulu. Lebih 40 hari biasanya dah ada yang menghuni. Sebab itu rumah-rumah yang baru nak diduduki, biasanya kita buatlah kaedah-kaedah pembersihan yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Macam mana Rasulullah SAW ajar kita cara nak bersihkan rumah. Bukan nak pagar rumah. Kita tak perlu pagar rumah, sebab rumah kita adalah khalifah atas muka bumi. Kita masuk je ke satu kawasan, maka kita boleh memerintah kawasan tu. Jadi jin sepatutnya, syaitan sepatutnya keluar, bukan kita yang kena keluar dari kawasan tu. Sebab tu tak perlu pagar rumah. Sebaliknya kita buat cara nak bersihkan kawasan tu melalui apa yang Nabi SAW tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah rumah yang ada patung sembahan atau ukiran berbayang. Tuan-tuan, rumah kita kalau ada sesuatu yang pernah dijadikan bahan sembahan, bukan setakat patung sembahan, bahan sembahan atau ukiran berbayang pun jin suka duduk. Saya ingat saya pernah cerita pengalaman saya rawat satu kedai dekat kampung Gemuruh ke kampung Guruh, jalan daripada Gambar nak ke Muazzam tu, tengah-tengah tu sebelum Sungai Paluhinai tu. Ada haji ni dia bagi tahu, dia kata kedai dia kena sihir, kena buat dia orang, sehingga orang datang kedai, pelanggan yang datang kedai nampak kedai tu tertutup, tak nampak buka. Jadi dia kata kedai dia kena sihir. Jadi bila saya pergi, saya tanya dia, kita tanyalah beberapa soalan, kita dapati dia tak ada pun tanda-tanda macam kena ganggu kena buatan orang. Jadi sampai kat kedai dia, saya tengok ada 3 helai bulu burung merak. 3 helai bulu burung merak dia selitkan dekat celah dinding kedai tu. Saya tanya, haji ambil mana bulu burung merak ni? Dia kata balik daripada perjalanan daripada KL tu, lalu ikut Maran tu, kuil apa tu, Seri apa tak tahu, yang kedua terbesar di Malaysia kan, tempat penyembahan orang Hindu tu. Jadi dia kata lalu kawasan tu kebetulan hari tu ada perayaan, puak-puak ni ada perayaan, dia orang ada majlis pemujaan. Lalu jalan jam. Bila jalan jam, dia kata saya berhenti tepi jalan. Masa berhenti tu waktu maghrib, dan masa berhenti tu saya nampak banyak bulu burung merak yang digunakan pada kawadi, pada pemujaan tu banyak bertebaran atas jalan. Jadi dia kata saya nampak cantik, saya ambil 3 helai bawa balik. Itulah bulu yang digunakan dalam pemujaan.
Jadi saya kata haji sebenarnya bukan orang buat kedai haji, tapi haji buat sendiri. Haji menjadi kedai haji sendiri. Sebab tu dalam bab ni kena hati-hati, sebab menuduh orang melakukan sihir pada kita sangat besar dosanya kalau perkara tu tak benar. Kita bukan setakat tuduh orang tu buat syirik, sebab sihir tu syirik. Yang kedua, kita tuduh orang tu buat satu mudarat pada kita. Jadi saya kata haji bakar bulu merak-merak ni, insya-Allah kedai haji akan pulih seperti biasa. Itu antara kesan bila rumah kita ada pagar rumah yang pelik-pelik perniagaan jadi tak apa, orang tak menjadi, jodoh kadang-kadang susah, kita jadi panas baran, keluarga, ahli keluarga bergaduh. Itu kesan-kesan kalau rumah kita ada pagar rumah yang tak patuh syariah. Ukiran berbayang ukiran berbayang ni seperti kalau tuan-tuan ada patung patung letak sebagai objek perhiasan, itu adalah ukiran berbayang. Tapi kalau gambar biasa tak ada masalah. Ataupun patung mainan budak-budak. Patung mainan budak-budak tak apa, sebab patung mainan budak-budak kalau ikut dalam buku Dialog dengan Jin Islam, Jin kata, dia kata kalau patung sembahan, patung pemujaan atau patung hiasan yang ada bayang, kami nampak cahaya pada dia sehingga kami tertarik datang. Tapi kalau patung teddy bear budak-budak main tu, itu memang kami tak suka. Jadi sebab tu tuan-tuan kena tengok jugalah, kalau kita ada simpan, contoh kita peminat apa tu, robot Gundam, peminat Dragon Ball, beli dia punya replika karakter itulah adiwara tu, maka itu benda-benda yang disukai oleh jin atau syaitan yang kafir. Yang ketiga, rumah yang ada bahan berpuja seperti azimat, tangkal, simpulan sihir. Tuan-tuan ingat kalau kita jenis suka simpan tangkal, kulit kijang ke, kelambu Kaabah ke, Quran kecil ke, tasbih kayu koka yang kita beli masa dekat Mekah dulu, ataupun kita pergi jumpa bomoh pawan, dia bagi kita kacang hijau, berteh jagung, beras kunyit tabur keliling rumah. Benda-benda gini sebenarnya disukai oleh jin-jin kafir. Sebab tu kita nampak, kita rasa macam benda ni memberi manfaat, tapi akhirnya dia menjadikan rumah kita huru-hara. Pengalaman saya melihat orang yang selalu gunakan taik besi ditanam 4 penjuru, biasa rumah tangga, rumah tu, pasangan tu biasa bergaduh, dia jadi panas. Sifat taik besi tu memang panas, dia ambil daripada tempat orang welding, orang buat besi tu, itulah taik besi, itulah yang panas. Jadi sebab itu kena hati-hati. Yang keempat, rumah yang dimasuki tanpa zikir kepada Allah. Ini juga rumah kita, walaupun rumah kita orang Islam, tapi kalau kita masuk rumah sembrono tanpa ada zikir pada Allah, ingatan pada Allah, jin juga akan ikut kita masuk. Nanti kita tengok hadis yang Nabi sabdakan nanti. Atau yang kelima, rumah yang didendangkan muzik atau hiburan yang melalaikan. Nak tengok TV apa tak ada masalah, tapi jangan sampai lalai. Zaman sekarang ni kita nampak kadang-kadang sebab siaran TV 24 jam sampai tak ada batasan itu boleh mengundang kehadiran makhluk-makhluk tu. Okey, ini tanda-tanda gangguan pada kediaman seperti kalau pada penglihatan nampak jelmaan yang menakutkan, atau kadang-kadang nampak budak-budak kecil lagi-lagi. Baru ni ada satu hospital, saya tak sebut hospital mana, saya dipanggil ke sana sebab ward COVID itu restricted area, tak boleh dimasuki oleh sebarangan orang. Tapi pesakit dalam ward tu, dia kata apa, malam-malam kami nampak ada budak-budak kecil berlari dalam ward tu. Jadi tanya dia, nurse macam mana ada biar budak-budak masuk dalam ward ni? Dia kata mana ada. Jadi bila kami pergi tengok, rupanya ward tu dah lama tak ada penghuni, kawasan pun dekat kawasan bukit. Jadi kita buatlah cara kaedah pemulihan ward tersebut. Terpaksalah pakai full PPE untuk bersihkan kawasan tu. Deria pendengaran, bunyi dia diketuk, dicakar dan sebagainya. Gangguan perasaan, rasa tak selesa, serabut, panas di kediaman. Gangguan aneh lain-lain seperti paip air atau lampu terpasang, api tiba-tiba menyala, rumah nampak tertutup dan bau wangi atau bau busuk. Ini sebahagian daripada tanda-tanda tu. Saya lajukan sebab saya nak fokus kepada macam mana kita nak atasi gangguan ini dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dah cerita tentang kaedah yang punah tu, iaitu bila kita ada tangkal azimat, kita simpan barang berpuja, kita ada simpan patung-patung yang berbayang, itu menyebabkan jin dan syaitan boleh masuk. Sekarang ni macam mana kita nak atasi gangguan tersebut? Kita ambil konsep 3T, iaitu takhalli, tahalli, tajalli.
Konsep ini diperkenalkan oleh Imam Ghazali untuk tazkiyatun nafsi, untuk pembersihan diri. Jadi bila saya lihat apa yang Imam Ghazali bawa ni sesuai untuk pembersihan diri, kita panjangkan juga kepada pembersihan kawasan rumah kita yang ada gangguan masalah jin dan syaitan. Takhalli ni apa maksud takhalli? Tahalli ni apa maksudnya? Tajalli apa maksudnya? Saya akan pergi satu demi satu. Takhalli katakanlah tuan-tuan, sekarang ni rumah tuan-tuan ada masalah. Tuan-tuan rasa macam pelik rumah aircon pasang kuat, kipas full blast, tapi rasa panas. Anak-anak rasa macam nak sentiasa hot suasana. Kadang-kadang nampak benda-benda pelik kat rumah, rasa macam ada benda je melintas. Jadi tuan-tuan boleh cuba kaedah ni sendiri. Sebab ini yang Nabi tunjuk, kita sebagai umat kita boleh amal sebagai suatu sunnah. Yang pertama sekali, takhalli itu kosongkan atau bersihkan. Kita buang semua perkara-perkara ini. Apa yang perlu kita buang? Pertama sekali ialah buang segala unsur-unsur syirik dan khurafat. Buang, bersih, kosongkan kediaman kita dari unsur-unsur khurafat atau unsur-unsur syirik. Kalau kita ada pakai simpan tangkal, simpan azimat, simpan wafak dan sebagainya, buang. Sebab perkara itu sebenarnya yang boleh mengundang kedatangan makhluk tu. Contoh yang paling dominan, yang paling banyak berlaku ialah keris. Saya ada seorang kawan dia ada, kalau keris biasa tak apa, keris pengantin, keris yang kita tempuas sendiri yang kita suka. Tapi ini tak, keris ni diambil daripada upacara. Kawan saya ni, dia Allah yarham, arwah ayah dia ni seorang pengamal perubatan tradisi terkenal, bomoh lah. Dia ada wariskan satu keris untuk dia dan tombak untuk abang dia di Melaka, di Melaka. Tapi bila Allah yarham ataupun arwah ayah dia meninggal, abang dia tamak, ambil semua, keris dia ambil, tombak pun dia ambil. Jadi adik ni memang dia tahu dia selalu ada masalah gangguan, kita kata gangguan keturunan. Dia biar je abang dia ambil. Satu masa dia balik rumah dia ke Melaka, tiba-tiba keris tu dalam almari rumah tu bergegar. Dia cerita pada saya, dia kata, doktor bayangkan bunyi keris tu bergegar dalam almari tu, sebab dia tahu tuan dia balik. Jadi sebab tu kita kata benda-benda macam tu walaupun kita tak nak terima sekalipun, buang. Sebab tu keris sedemikian perlu dibuang. Apa lagi yang perlu dibuang? Patung atau gambar berbayang. Sebab Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat ke dalam mana-mana rumah yang mana di dalamnya ada anjing dan juga gambar yang berupa bentuk makhluk bernyawa. Tuan-tuan tengok gambar ni, contohlah ni. Ini contoh yang berbayang. Kalau ada benda-benda macam ni, maka eloknya buang. Tak payahlah disimpan sebab tidak memberi manfaat. Kalau malaikat tak masuk, maka yang masuknya ialah syaitan atau jin. Yang ketiga, jangan pakai tangkal, azimat atau wafak pendinding diri dan kediaman. Saya lajukan sebab masa tak banyak. Kalau tangkal yang biasa kita tengok macam ni, memang kita tahu. Tapi ada sekarang ni tangkal jenis baru. Tuan-tuan mungkin pernah tengok, mungkin tak pernah tengok. Tapi saya pernah cerita kat sini tentang penyakit ain. Orang gunakan ini tangkal nazar sebagai azimat. Dan sekarang ni tangkal nazar ni bukan setakat dalam bentuk macam ni dah, dijadikan dalam bentuk stiker pada baju dan juga casing telefon pun ada. Dan yang ni paling banyak sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok dalam kereta ramai orang pakai tangkal ni, dipanggil dream catcher. Saya tengok beberapa kereta dah setakat ni ada yang pakai ni. Dia anggap hiasan cantik, tapi sebenarnya inilah tangkal dream catcher yang diperkenalkan oleh masyarakat atau digunakan oleh masyarakat kaum peribumi Red Indian, tak silap saya, untuk mengelakkan anak-anak atau diri daripada mengalami mimpi ngeri. Jadi kena hati-hatilah. Bentuknya bulat dan dia akan sangkut bulu-bulu dia. Ada bulu-bulu burung. Itu dream catcher. Jadi kalau nampak anak-anak kita yang tak tahu apa-apa tu dipakai benda ni, suruh dibuanglah daripada kereta ataupun daripada rumah. Kadang-kadang disangkut pada tingkap. Okey, kemudian apa lagi yang kita kena kosongkan? Jangan minta perlindungan dari jin. Jangan cari apa-apa saja tangkal yang diambil daripada bomoh seperti inilah. Jangan gunakan khidmat rawatan perawat yang menggunakan jin. Kemudian jangan simpan barang berpuja. Macam tadilah keris tadi,
Jadi ini perkara-perkara yang kita kena takhalli, buang, bersihkan daripada rumah kita. Jangan ada. Sebab ada je benda ni, dia boleh mengganggu kita tanpa kita sedari. Kita duk ingat orang duk buat pada kita, tapi tanpa kita sedari, benda-benda yang kita simpan itulah sebenarnya jadi punca pada gangguan. Okay, lepas habis langkah pertama, takhalli, barulah kita tahalli. Tahalli ni kalau ikut dalam konsep Imam Ghazali dalam Tazkiyatun Nafsi, selepas kita takhalli, buangkan sifat-sifat mazmumah, kita tahalli, iaitu isikan, penuhkan diri dengan sifat mahmudah. Jadi dalam kediaman pun sama, bila kita dah buang semua perkara-perkara syirik khurafat tadi, maka kita isikan kediaman tu dengan apa? Ini yang Nabi tunjuk. Yang pertama sekali apa? Lazimkan baca surah Al-Baqarah di kediaman. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yanfiru minal bait allazi tuqra fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Mana kubur ni tempat yang jin syaitan suka duduk. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Mana kalau rumah kita tak pernah ada baca Quran, jin dan syaitan yang kafir suka duduk. Dia macam kubur. Jadi Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, sunyi, sepi, tak ada apa-apa. Bacalah surah Al-Baqarah kerana syaitan lari dari rumah ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya sendiri tak mampu nak baca surah Al-Baqarah sepenuhnya. Sebab tu kadang-kadang saya pasang je daripada YouTube dalam rumah, bagilah ambil keberkatan nak baca sepenuhnya tak dapat. Jadi begitulah tuan-tuan, boleh nak amalkan macam ni. Itu yang pertama yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bacalah ayat 33 ataupun ayat manzil. Saya pernah cerita dahulu pada tuan-tuan, saya pernah kongsi tentang macam mana ruqyah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merawat penyakit lamam. Penyakit lamam iaitu penyakit mental. Dan itulah ayat-ayat yang dikatakan sebagai ayat manzil. Jadi dalam ni, dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti, faqad zakara Suyuti fi Daril Mansur fi tafsir bil Ma'sur hadisan dha'ifan. Imam Suyuti seorang ulama hadis, ulama yang terkenal, beliau telah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Daril Mansur fi tafsiril Mansur fi tafsir bil Mansur bil Ma'sur, satu hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif kita boleh guna, iaitu tentang satu peristiwa yang berlaku kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni, ringkasnya saya cerita, beliau ni nak tidur di satu tempat yang mana tempat itu selalu jadi sasaran serangan perompak-perompak ataupun dipanggil kuttaq tariq, penyamun jalanan, perompak lah, kita perompak. Maka kata Muhammad bin Sirin, dia kata, aku teringat apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, bahawa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fi lailatin salasan wa salasina ayah lam yadurruhu fi tilkal lailah sab'ud dar wala lisul tar wa ufiya fi nafsihi wa ahlihi wa malihi hatta yusbah. Siapa yang baca 33 ayat daripada Al-Quran yang dinamakan ayat 33 ataupun ayat manzil ataupun ayat harb, maka Allah akan selamatkan padanya, yang mana dia tidak akan dimudaratkan pada malam itu dengan 7 jenis kemudaratan, dan tidak akan diganggu, tak dapat dihampiri oleh pencuri yang handal sekalipun. Jadi tuan-tuan, kalau nak pagar rumah kita daripada pencuri, tak perlu pakai ambil kapur tanda lam alif pada pintu-pintu, tak perlu baca ni. Nabi dah bagi tahu, baca ayat 33, insya-Allah Allah akan lindungi daripada perkara tersebut, termasuklah gangguan sihir, gangguan makhluk halus. Saya lajukan lagi. Baik, yang ketiga, ni bagi kawasan kediaman yang nak duduki, yang kita nak duduk, kawasan baru. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan iza sami'an nida bis salah zahaba hatta yakuna makanan rauha. Sesungguhnya syaitan ketika dia mendengar seruan azan, ia lari sehingga sampai ke rauha. Sebab tu tuan-tuan nak masuk rumah baru, ataupun rumah tu dah lama tinggal, atau tuan-tuan pergi ke hotel,
hotel yang tuan-tuan rasa macam pelik je rasa hotel ni. Masuk bilik, azan lah dulu. Azan Saya selalu macam itulah kalau student saya nak pergi camping. Dia orang nak pergi camping, nak masuk kawasan yang apa kata kawasan apa Bukit Bukau ataupun Gunung Ganang, dia nak pergi camping, saya suruh dia azan kawasan tu. Sebab pernah berlaku di air terjun Jerangkang saudara saya pergi dia pasang kemah dekat kawasan tu. Pagi esoknya sekumpulan orang asli datang jumpa dia orang, tanya, "Kamu tak ada kena gangguan ke kat sini, duduk sini?" "Tak ada. Itu kawasan ni keras ni." Jadi alhamdulillah dengan berkat dia orang buat macam mana Nabi suruh, iaitu azan kawasan tu. Alhamdulillah malam tu selamat, tidak ada apa-apa yang datang mengganggu mereka. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau rumah kita rasa-rasa ada masalah kita rasa macam ada masalah, kenal pasti dulu apa barang-barang yang ada yang agak-agak kita kata ada unsur syirik khurafat, buang. Lepas buang, azan lah. Azan. Lepas azan, kalau boleh sentiasa baca surah Al-Baqarah dekat rumah tu. Okey, dan ini yang kita perlu sentiasa buat zikrullah ketika masuk rumah dan ketika makan. Kita kata tadi syaitan dan jin ikut kita sekali ada dekat rumah kita, maka cara nak menghindarkannya kena banyak berzikrullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iza dakhala ar-rajulu baitahu fa zakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha'a wa iza dakhala falam yuzkarillah inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit." Apabila seseorang masuk dalam rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk, dia baca bismillah ke, dia bagi salam ke dan sebagainya, dan ketika dia makan baca doa makan ke, maka syaitan akan berkata kepada puaknya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam di rumah ni. Tu kalau kita baca bismillah, syaitan tak dapat sentuh makanan kita. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka syaitan berkata, kamu memperoleh tempat menginap. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan, kalau kita balik rumah, masuk rumah tak bagi salam, tak buat apa-apa, kalau ada gangguan pada malam tu, jangan kita salahkan makhluk tu, sebab kita sendiri yang lupa. Baik, yang terakhirnya ialah tajalli. Tajalli, iaitu bila kita dah takhalli, kita hapuskan segala perkara berunsur syirik, azimat tangkal, dan kita tahalli, isikan apa yang mana Nabi SAW tunjukkan, insya-Allah Allah akan tajallikan, iaitu limpahan rahmat dan kurnia Allah pada kediaman kita. InsyaAllah Allah akan bagi keadaan tenang, damai, tak ada nak bergaduh, tak ada panas dengan antara suami isteri dan sebagainya. Sebab itu banyak perkara yang berkaitan dengan gangguan makhluk di rumah kita kerana berpunca daripada diri kita. Kita tak sedar benda tu berlaku kerana kita yang letak benda tu. Tapi insya-Allah kalau kita takhallikan, buangkan benda tu dan isikan dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan, insya-Allah Allah akan rahmati kita dan limpahkan rahmat dan kurnia Allah pada kediaman kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan, kita kena ingat rumah kita memang ada boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi walau ada sekalipun, Allah melindungi kita daripada kita nampak daripada gangguan mereka. Jadi kalau sekiranya berlaku demikian, maka saya dah tunjukkan caranya ialah takhalli, kosongkan, buangkan perkara-perkara yang menyebabkan gangguan. Tahalli, isikan dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan, dan insya-Allah Allah akan tajallikan rahmat kurnia Allah pada kediaman kita. Jadi tuan-tuan ada nak tanya soalan ke dalam masa 3 minit saja yang baru baki? Ada tuan-tuan nak tanya soalan? Nak minta pencerahan ke? Silakan. Ya, keris. Dia keris macam ni benda yang boleh kita bakar seperti kain, kertas, azimat, kita boleh bakar. Tapi benda yang susah dibakar seperti keris, tombak, biasa kalau kaedah yang guru saya ajar, kita gunakan cuka getah, asid formik. Kita siramkan dan kita buang ke dalam sungai atau ke laut. Sebab dalam surah Taha Allah berfirman tentang Nabi Musa membuang barang sembahan yang dihasilkan oleh Samiri, iaitu lembu daripada emas. Nabi Musa kata apa? Wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi aqifa. Sekarang kau tengok pada sembahan kau ni, lanuharriqannahu, kami akan bakar. Itu cara lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yamin nasfa, kami akan buang ke dalam laut.
Jadi itu cara yang biasa ditunjukkan dalam Quran pun ada macam tu. Okey, insya-Allah. Jadi apa dia tu? Parang kecil keris picik semua tu. Untuk guna sendiri tak apa. Kalau kita bukan ambil daripada bomoh, pawang, kita bukan ambil. Orang bagi hadiah, kalau orang biasa bagi tak apa. Contoh Datuk bagi kita sebagai cenderahati, okey. Jangan yang bagi pada kita tu kita tahu dia ni memang ada ilmu ni lah. Jadi kalau dia bagi tu kadang-kadang dia bukan bagi parang saja, tapi dengan benda yang ada pada dia. Itu yang biasa berlaku lah. Tapi tak semua tuan-tuan jangan pula balik lepas ni habis semua dibuang. Bukan kena tengok satu-satu. Biasa yang orang bagi, kita tengok siapa yang bagi. Kalau dia tu bomoh, pawang, memang kita tahu ilmu hebat, biasanya kita lebih baik kita hindarkan. Ada lagi satu soalan terakhir. Ya. Yasin penjuru kedai. Okey, jawapannya sangat mudah, iaitu Quran ini diturunkan untuk kita baca dan amal. Tapi kalau kita jadikan sebagai azimat atau pelaris, maka perkara itu boleh bau syirik. Dia contoh ayat 1000 dinar yang kita gantung tak apa, tapi yang paling baik ialah kita gantung dan kita baca, faham apa maksud ayat 1000 dinar. Pertama sekali, wa may yattaqillah, kena ada takwa. Kemudian ayat kedua, wa may yatawakkal 'ala Allah, kena ada takwa, kena ada tawakal bila dalam perniagaan. Itu sebenarnya resepi utama untuk maju dalam perniagaan. Bila kita ada takwa, contoh kita buka kedai makan, kalau kita bertakwa, insya-Allah kita akan jaga betul-betul kualiti makanan yang kita buat. Kalau kita ada tawakal, katakan hari tu kita rugi, kalau kita tawakal, kita insya-Allah kita tak akan putus asa dan kita akan usaha lagi. Itu sebenarnya pengajaran sebenar daripada ayat 1000 dinar. Bukannya semata-mata tampar dekat kedai, lepas tu inilah benda yang boleh melariskan. Itu salah. Itu akan jadi satu benda yang syirik. Sebab tu Yasin pun sama. Kalau kita letak tu untuk ambil keberkatan nak baca, tak apa. Tapi kalau letak 4 penjuru dan kita rasa itulah ayat yang boleh melindungi kita, cara itu salah. Sebenarnya kita ambil keberkatan ayat, sebaik-baiknya baca. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Aqulu qawli hadza wa